Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Aman Jaya saya ucapkan kepada para penonton. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah amalan dan kepercayaan masyarakat Sabah dan Sarawak. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada para penonton. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang cantik molek dan tidak asing lagi. Kesemua panel yang dijemput merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang mengambil kursus pengajar Malaysia dengan pendidikan. Sebelah kiri saya ialah Nur Liana binti Abdul Rahman, Nur Syakira Anabila binti Jamal, Nur Syahira binti Syarudin dan Nurul Nadirah binti Azmi. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas serba sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Agama merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia. Sebagai homo religious, agama disebut sebagai al-din dalam bahasa Arab dan religion dalam bahasa Inggeris. Menurut Kamus Dewan, perkataan agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya, kepercayaan kepada Maha Kuasa. Beberapa ahli falsafah barat memberikan maksud religion mengikut konteks atau bidang kepakaran masing-masing. Ada yang mengatakan agama ni sebagai kepercayaan kepada makhluk-makhluk spiritual, agama sebagai kepercayaan terhadap makhluk-makhluk spiritual, agama sebagai jalan pertengahan antara magik dan sains, agama sebagai sistem kepercayaan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dianggap suci dan banyak lagi. Berdasarkan pencarian saya dalam internet, Sabah dan Sarawak terdiri daripada berbagai-bagai kaum dan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeza. Terdapat 4 jenis agama yang dianuti oleh masyarakat Sabah dan Sarawak, iaitu agama Kristian, Islam, Ateis dan Animisme. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, seperti mana yang kita ketahui, agama Kristian merupakan agama yang majoriti dianuti oleh masyarakat Sabah dan Sarawak. Bolehkah saudari Nabila untuk ceritakan bagaimanakah sejarah Kristian di Sabah bermula? Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Jadi, bagaimanakah sejarah Kristian di Sabah bermula? Kristian hanya bertapak di Sabah selepas kedatangan orang Barat pada abad ke-19, dan pada masa itu penduduk pribumi Sabah hanyalah mengamalkan budaya pagan dan sistem kepercayaan animisme. Misi Kristian telah berkesan dan berjaya untuk menambah hati penduduk pribumi untuk keluar daripada budaya pagan dan memilih agama Kristian. Pada awal abad ke-19, pentadbiran agama Kristian di Sabah berpusat di Sarawak sebelum dipindahkan ke Labuan. Kegiatan membalik agama Kristian bermula dengan mazhab Anglikan apabila Father Francis Thomas McDoulas telah dilantik sebagai bishop bagi Labuan dan Sarawak pada 22 Oktober 1855. Jadi kemudiannya barulah pelbagai mazhab Kristian menyusul. Kristian memulakan pentadbiran di Kudat, Sandakan, Tawau dan juga Papar sebagai pusat pentadbiran yang terawal. Kerana kawasan-kawasan inilah merupakan kawasan pusat pentadbiran awal Kristian yang terletak di pesisir. Jadi inilah sebabnya kawasan bandar yang menjadi tumpuan pentadbiran Kristian dan didominasi oleh gereja mazhab Anglikan dan biasa. Walau bagaimanapun, gereja mazhab lain juga turut masuk ke dalam pedalaman. Atas sebab inilah perkembangan gereja-gereja mazhab utama agama Kristian tersebar ke seluruh pelosok di Sabah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nabila atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan dengan sejarah Kristian di Sabah. Seterusnya, saya ingin beralih kepada panel yang kedua, iaitu Cik Liana. Memang tidak dinafikan bahawa masyarakat di Sabah dan Sarawak merupakan masyarakat minoriti yang menganuti agama Islam disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Saudari Liana, bolehkah saudari kongsikan serba sedikit informasi tentang Islam di Sabah dan Sarawak? Dipersilakan. Okey, baiklah.
kita tengok sejarah perkembangan Islam di Sabah dan Sarawak bermula melalui faktor-faktor demografi dia, iaitu dia dikelilingi dengan kawasan-kawasan jiran dia seperti Brunei. Jadi kalau kita lihat populasi Islam di Borneo ni tak majoriti, dia hanya 17.84% saja. Jadi kita lihat kalau Islam di Borneo ini, dia kedatangan dia melalui daripada pengaruh Sultan Brunei, di mana terdapatnya revolusi kebangkitan Islam di Timur Tengah masuk ke Brunei, dan seterusnya Sultan Brunei membawa masuk di Sabah dan Sarawak. Dan kita lihat juga di kawasan-kawasan bandar khususnya, kebanyakannya memang menganuti agama Islam. Manakala kalau di kawasan pendalaman, kita lihat Islam tu hanyalah sedikit kerana faktor-faktor penjajahan, di mana kawasan-kawasan pendalaman ini dipegang oleh pihak penjajah. Jadi kita lihat kalau di kawasan pendalaman majoritinya adalah agama Kristian, disebabkan faktor-faktor yang saya terangkanlah tadi. Terima kasih atas penerangan panel kita yang kedua mengenai Islam di Sabah dan Sarawak. Penerangan yang diberikan oleh panel kita tadi begitu menarik, ya. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudari Syahirah. Bolehkah saudari memberikan penerangan secara ringkas mengenai kepercayaan animisme di Sabah dan Sarawak? Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Saya akan menerangkan berkaitan animisme. Animisme dia berasal daripada bahasa Latin anima, yang bermaksud nyawa, roh ataupun jiwa. Animisme ni dia merupakan kepercayaan bahawa semua yang bergerak dianggap memiliki roh, sama ada baik ataupun jahat. Animisme juga berkaitan dengan kepercayaan orang yang telah meninggal, rohnya akan masuk ke dalam badan haiwan. Jadi animisme ini juga bukan saja berkait dengan alam, tetapi juga berkait dengan roh leluhur. Terima kasih kepada panel kita ketiga. Sekarang kita pergi ke panel yang seterusnya untuk bertanyakan tentang agama etis di Sabah dan Sarawak. Saudari Nadira, apakah pandangan saudari tentang etis di Malaysia, terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak, dan apakah sifat yang dialami oleh individu yang mengenati agama ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk menjawab soalan moderator, etis ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud tiada Tuhan. Etis juga merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan. Setiap agama kelihatan berusaha keras untuk menghadapi tekanan dan serangan pemikiran ini. Ramai yang mudah terpengaruh dengan pelbagai ideologi yang menawarkan idea-idea menarik berteraskan logik akal. Saya kemukakan jumlah individu yang tiada agama di Malaysia, terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak, kerana forum kita pada hari ini menumpukan negeri Sabah dan Sarawak. Secara lebih tepat, berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2010, daripada keseluruhan rakyat Malaysia yang berjumlah 28,334,135 orang, seramai 202,763 orang atau 0.7% dikategorikan sebagai tiada agama. Berikut jumlah terperinci tiada agama bagi negeri Sabah dan Sarawak, iaitu di Sabah seramai 9,850 orang, manakala di Sarawak seramai 65,056 orang. Perkembangan ini sangat membimbangkan, memandangkan jumlah etis diramal akan terus meningkat dari semasa ke semasa, dan mereka dijangka menjadi kumpulan majoriti menjelang tahun 2038. Untuk menjawab sifat yang dialami oleh individu yang mempunyai kepercayaan terhadap etis, ialah individu yang etis mempunyai perasaan yang bingung dan kacau serta hilang ketenangan jiwa dan hati.
Hal ini dikatakan demikian kerana individu ini tiada agama yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pegangan dalam kehidupan. Walaupun mungkin ada yang menafikan sifat-sifat ini pada diri etis, hakikatnya pasti ada walau satu daripada sifat-sifat ini, terutamanya rasa tidak tenang dalam hidup. Jika soalan-soalan mereka tidak mempunyai jawapan yang memuaskan akal, ia seolah-olah satu kepuasan bagi mereka sendiri. Akhirnya mereka tidak sedar bahawa itu cumalah sifat ego yang semakin menggunung dalam jiwa mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada para penanya kita atas penerangan berkaitan dengan agama etis di Sabah dan Sarawak sebentar tadi. Forum kita pada pagi ini semakin rancak dan menarik untuk dikupas ya, kerana penerangan yang diberikan oleh para panel kita pada pagi ini sangat bernas dan berilmiah ya. Sekarang kita akan kembali kepada panel pertama kita, iaitu Cik Nabila. Cik Nabila, bolehkah Cik terangkan apakah faktor-faktor penganutan agama Kristian di Sabah? Okey, terdapat dua faktor penganutan agama Kristian di Sabah. Yang pertama ialah metod penyebaran agama ataupun cara penyebaran agama, dan kedua ialah budaya kahwin campur. Bagi faktor yang pertama, metod penyebaran agama, metod ini telah diperkenalkan oleh misioneri Kristian Barat dan kemudian dijadikan panduan oleh para misioneri Kristian tempatan dan lebih bersifat sejagat jika dibandingkan dengan metod dakwah Islamiah. Kesejahteraan ditunjukkan menerusi pendekatan mengutamakan perkhidmatan dan kebajikan sosial, lebih menerangkan doktrin agama Kristian itu sendiri. Pendekatan penyebaran agama Kristian yang selari dengan kehendak dan cita rasa masyarakat setempat merujuk kepada inisiatif mengesuaikan pendekatan contextualization dan syncretism dalam aktiviti penyebaran agama Kristian di kalangan masyarakat. Dan kedua-dua pendekatan ini bukan sahaja berjaya menarik perhatian suku kaum kalangan dusun, malahan sebahagian besarnya telah menjadikan Kristian sebagai agama anutan mereka. Jadi di sini saya ingin katakan bahawa agama Kristian telah disebarkan secara meluas kalau nak dibandingkan dengan agama Islam. Yang kedua ialah faktor budaya kahwin campur. Sabah merupakan sebuah negeri yang mempunyai rekod kahwin campur tertinggi di Malaysia, dan fenomena ini melahirkan beberapa etnik seperti Sino-Karazan, Karazan Brunei dan Sino-Bajau. Amalan kahwin campur yang kebanyakannya melibatkan kaum penazal dusun turut mempengaruhi pertukaran anutan agama dalam kalangan yang terlibat, sama ada memilih agama Islam ataupun agama Kristian. Jadi fenomena kahwin campur antara ahli masyarakat tanah dusun dengan kelompok penghuni Sabah lain telah menjadi satu budaya dan perkara biasa di Sabah. Dan dalam keluarga tersebut didapati ibu bapa mereka masih mengamalkan kepercayaan tradisional animis, manakala anak-anak mereka menganut agama berbeza, khususnya agama Islam dan Kristian. Sebagai contoh, sekiranya ibu atau bapa menganuti agama Islam, anak-anak mereka tak semestinya akan menganuti agama Islam juga. Ada sebahagiannya yang akan menganuti agama lain seperti Kristian, Buddhis dan tiada agama seperti ateis. Itu sahaja. Terima kasih kepada Saudari Nabila atas fokus yang beliau sebentar tadi berkenaan dengan sejarah Kristian di Sabah. Seterusnya saya ingin beralih kepada panel yang kedua. Memang tidak dinafikan bahawa masyarakat di Sabah dan Sarawak soalan seterusnya kepada panel kedua kita ialah apakah pengamalan Islam di Sabah dan Sarawak? Okey, baiklah, kita lihat selepas Persekutuan Tanah Melayu merdeka, kita dapat lihat Islam menjadi agama rasmi di peringkat persekutuan, dan juga di Sabah Sarawak Islam merupakan agama rasmi bagi kedua-dua negeri. Jadi kita lihat pengamalan agama Islam di sana memang sangat diamalkan, seperti masyarakat Islam bebas mengamalkan solat. Kalau kita lihat, kalau bulan puasa tu pada sebelah malam tarawih tu boleh dilakukan. Tak adalah pergaduhan ke ada isu. Jadi kita lihat pengamalan Islam di Sabah Sarawak ni memang dalam keadaan yang baik dari segi
peranan peranan Majlis Agama Islam di negeri-negeri sangatlah dalam keadaan baik, dan kita lihat juga banyaknya program-program dakwah dilakukan di setiap negeri. Jadi kita dapat lihat di mana kebebasan, walaupun kita berlainan agama, kalau dari segi agama Islam tu masyarakatnya bebas melakukan dan antara masyarakat di Borneo ni sangatlah mengamalkan kepelbagaian. Terima kasih kepada panel kita. Penerangan yang diberikan oleh panel kita tadi sangat menarik dan jelas. Soalan seterusnya akan dijawab oleh panel kita yang ketiga, iaitu Cik Syahira, berkaitan dengan agama animisme. Untuk pengetahuan semua, masyarakat Sabah dan Sarawak yang bukan beragama Islam khususnya banyak yang mengamalkan pelbagai kepercayaan dan amalan. Saudari Syahira, bolehkah terangkan tentang apakah upacara yang sering dilakukan oleh masyarakat di Sarawak? Baiklah. Masyarakat Kadazan Zon di Sarawak, mereka sangat dekat dengan alam kerana sehari-hari mereka melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan alam seperti menanam padi dan sebagainya. Upacara yang terkenal di Sarawak adalah upacara Magavau. Upacara kesyukuran ini bagi menghormati semangat padi yang dilakukan oleh bomoh perempuan yang digelar sebagai bomoh hizan. Upacara ini diadakan setiap tahun selepas menuai padi. Semasa upacara diadakan, mereka akan bergerak dalam satu barisan dan membaca jampi serapah, dan kadang-kadang ketika upacara tersebut dijalankan, ada dalam kalangan mereka tidak sedarkan diri. Dikatakan ketika dirasuki, mereka tidak akan dapat dicedera oleh benda tajam dan mampu melakukan perkara yang luar biasa. Sebagai simbol untuk menghormati adat tersebut, seseorang akan membawa 7 tangkai padi tuaian pulang ke rumah setelah semua hasil padi dimasukkan ke dalam ketawai. 7 tangkai padi tersebut dia menjadi lambang kepada Bambarayun. Bambarayun ni merupakan semangat padi. Terima kasih kepada panel kita atas penjelasan tentang upacara masyarakat di Sarawak. Penjelasan yang sangat menarik dan semoga mendapat ilmu pengetahuan dalam diri kita semua. Soalan yang seterusnya akan dijawab oleh panel kita, iaitu Cik Nadira, berkaitan dengan apakah faktor yang menyebabkan berlakunya etis di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Faktor-faktor berlakunya etis oleh individu di Sabah dan Sarawak ialah faktor pertama disebabkan perkembangan teknologi dan sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi waktu genting dalam hidup. Pengetahuan dalam sains juga membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta yang dulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. Faktor seterusnya ialah fahaman sosial progresif. Fahaman sosial progresif menganggap adat dan norma dalam masyarakat merupakan satu pembuluh ubah yang akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. Lebih-lebih lagi, masyarakat ini menyanjung nilai perbaharuan dan mengkeji nilai lama. Dengan anggapan agama satu pembuluh ubah dalam masyarakat, orang yang kuat berpegang agama akan dianggap sebagai konservatif, satu nilai negatif dalam masyarakat ini. Faktor terakhir ialah faktor moraliti. Etis percaya bahawa moral tidak wujud daripada rasa takut terhadap neraka atau ganjaran daripada syurga. Mereka menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan dan syaitan. Apa ni? Bolehkah Cik Nadira simpulkan tentang agama etis? Boleh. Kesimpulan yang boleh saya simpulkan tentang etis ini ialah setiap agama dan negara di dunia sedang berhadapan dengan ancaman etis yang menyuruh kepada pemikiran menolak Tuhan. Etis percaya bahawa Tuhan tidak wujud dan kewujudan Tuhan adalah palsu. Secara tidak langsung, etis turut menolak agama atau tidak beragama kerana dasar setiap agama adalah mempercayai kewujudan Tuhan.
Oleh itu pemikiran sengsang ini merupakan antara sejarah terburuk dalam kehidupan bertamadun manusia. Kesimpulannya yang boleh saya buat, kehidupan beragama sebenarnya memberi kelebihan kepada manusia. Agama memberikan manusia tuntutan dan ajaran hidup dan memberi jawapan tentang hal yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Dengan agama juga, manusia mampu membezakan hakikat sebenar bagi kebaikan dan keburukan. Agama juga adalah penyeimbang antara elemen luaran dan spiritual manusia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada panel kita Cik Nadira berkaitan apa yang disebutkan tadi tentang agama etis. Kemudian soalan terakhir kita ialah berkaitan dengan agama Kristian, disebabkan agama ini merupakan agama yang majoriti di Sabah dan Sarawak. Bolehkah Cik Nabila bagikan satu contoh mazhab Kristian yang digunakan di Sarawak? Okey, jadi terdapat satu mazhab Kristian yang digunakan di Sarawak iaitu Borneo Evangelical Mission BEM ataupun Sidang Injil Borneo SIB. SIB ini sebuah dominisasi Kristian Evangelical di Malaysia dan gereja ini diatur pada tahun 1959 dari tugas Borneo Evangelical Mission dengan bantuan Gereja Kemah Injil Indonesia. SIB merupakan sebuah gereja yang berdaftar dan telah didaftarkan dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Perlembagaan ini telah diiktiraf secara rasmi oleh Badan Pentadbirannya pada tahun 1961. Jadi, SIB merupakan sebuah gereja berbilang kaum, lebih daripada 15 kumpulan tempatan yang diwakili, dan perkhidmatan yang diadakan dilakukan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa daerah termasuk Iban, Kadazan, Kayan, Kelabit, Kenyah, Lun Bawang, Penang, Tagal dan beberapa lain-lain. Dan SIB juga diasaskan di Melbourne pada tahun 1928. Sasaran awal gerakan ini adalah masyarakat murid iaitu Lun Bawang dan Kelabit dan mazhab Kristian yang terbesar di Malaysia dengan anggaran keahlian seramai 500,000 orang di seluruh Malaysia. Jadi pertubuhan ini juga telah memberi latihan kepada masyarakat tempatan untuk menjadi missionary serta clergyman gereja. Di Lawas telah ditubuhkan sebuah sekolah pengajaran Bible dan ia berfungsi sebagai pusat latihan para pradiri serta terjemahan Bible ke dalam bahasa Borneo. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kita tentang mazhab yang diamalkan di Sarawak tadi. Forum kita pada hari ini sudah berada di akhir waktu. Saya akan menyimpulkan tentang forum kita pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan atau keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap warga penonton sekalian dapat serba sedikit ilmu yang dikongsikan oleh ahli-ahli panel kita tentang amalan dan kepercayaan masyarakat Sabah dan Sarawak. Kesimpulannya, kepelbagaian agama dan kepercayaan serta kebudayaan bukanlah satu penghalang untuk kita hidup dengan harmonis di negara ini. Keharmonian hidup bermasyarakat akan kekal sekiranya setiap individu itu mempunyai aspek kepribadian yang sangat baik. Tidak dinafikan juga bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mampu untuk hidup dengan aman dan damai walaupun berbeza agama dan kepercayaan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.